أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan-tuan puan-puan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan oleh Allah pelbagai nikmat yang tak terhitung. Maka kita ucapkan puji-pujian itu hanya bagi Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan yang hanya Tuhan yang berhak kita puji. Kepadanya lah kita bersyukur, kita berterima kasih yang memberi kita kehidupan, yang memelihara kita dengan keimanan, ketakwaan, nikmat Islam, nikmat kesihatan dan pelbagai lagi nikmat. Jadi Alhamdulillah malam ni saya ingin meneruskan tidak live tersebut sebab kekangan waktu dan sebagainya. So insyaAllah malam ni saya nak sebab dah lama dah kita tinggalkan pelajaran ni, kita telah pun sampai ke pelajaran Iqra' 6 setelah kita lalui begitu lama daripada tahun lepas. Bulan 12 kita mulakan, sekarang dah bulan Julai. Tapi ada beberapa masa yang agak lama saya tidak live. Jadi untuk malam ni saya nak buat sedikit recap lah kita pelajaran Iqra' 6 ni. Kerana dalam pelajaran Iqra' dia ada 6 jilid kesemua ataupun 6 bahagian, 6 silibus pelajaran. Jadi jilid yang ke-6 ni adalah jilid yang terakhir dalam siri pelajaran Iqra' ataupun kaedah Iqra' ni. Jadi saya akan rujuk kepada buku yang kita ada keluarkan satu buku, buku panduan untuk belajar Iqra' ni yang kita panggil Akademi PLBQ Journal Journey. So dalam ni ada huraian tentang silibus pelajaran Iqra' 1 sampai 6 secara detail, dan juga bagaimana kita
menjadualkan, kita menyusun proses pembelajaran. Kerana belajar ni adalah proses. Jadi langkah-langkah dia, kata Iqra' 1 apa perkara-perkara penting, Iqra' 2, Iqra' 3, 4, 5 dan seterusnya Iqra' 6. Saya ada buat huraian sebelum ni. Untuk Iqra' 6 ni sebenarnya apa yang kita tumpukan ialah kerana sebahagian besar daripada ilmu-ilmu asas tentang belajar Al-Quran ni telah kita cover ataupun telah kita pelajari di dalam silibus bermula Iqra' 1 sampai Iqra' 5 kan. Jadi Iqra' 6 ni dia pelengkap. Okay, dan beberapa perkara penting tentang pelajaran Iqra' 6 ni yang perlu kita beri tumpuan ialah pengenalan tanda-tanda Al-Quran, Rasam Osmani. Kerana dalam penulisan Al-Quran yang kita ada mushaf kita hari ni, okay, kita namakan dia Rasam Osmani. Dia memang ada sejarah dia lah, daripada zaman Saidina Osman lagi Al-Quran itu dimushafkan, dibukukan. Dan bukan itu saja, ia dilengkapi dengan pengenalan tanda-tanda, lebih mudah kata tanda-tanda tajwid. Jadi kalau mulanya Al-Quran itu ditulis tanpa ada baris, kemudian ada baris, dan kita ada bunyi 8 harakat tu kan, baris atas, baris bawah, baris depan, baris tanwin 3, jadi 6 tanpa satu tanda sukun, tanda mati dan tanda sabdu. Jadi Al-Quran itu dilengkapkan dengan tanda-tandaan supaya mudah kita nak baca. Makna bagi mereka yang bukan berbangsa Arab, jadi kita pun boleh baca. Kita adalah orang Melayu, jadi kita boleh baca, dan sesiapa saja boleh baca Al-Quran. Jadi ditambah dengan beberapa tandaan khusus, tandaan khusus dalam Rasam Osmani itu untuk memudahkan kita. Kalau tadi kita nak menyebut, dibariskan, bunyi atas A, baris bawah I, depan U, tanwin. Tapi didatangkan dengan tanda-tanda yang memudahkan kita nak baca. Sebab Al-Quran itu mesti dibaca dengan mengikut Al-Quran itu diturunkan. Sebab dia ada yang panjang, ada yang pendek, sebutan-sebutan huruf dia kan, ada yang dengung. Jadi tanda-tandaan tu telah sedia ada di dalam mushaf. Jadi yang tu dia nak memudahkan kita. Kalau hari ni kita sibuk nak cari Quran yang ada warna, supaya kita senang baca, tapi kadang warna tu dia mengikut kepada pengeluar cetak kan, pencetak ada color ni, ada color tu. Tapi yang standard dia sudah ada tandaan tu. Jadi dalam Iqra' 6 ni beberapa tandaan yang kita kita tonjolkan, yang kita nak kenal dia dengan lebih jelas lagi, supaya kita nampak aja tanda tu, kita dah tahu ni bacaan ni macam ni. Seperti mana kita nampak baris atas bunyinya A kan, baris bawah bunyinya I, baris depan bunyinya U. Jadi dalam Rasam Osmani, kaedah ataupun mushaf Rasam Osmani ni, dia ada tanda, katakan kita nak baca harakat panjang. Biasa kita baca yang asas dia, kita baca pendek, satu harakat. Jadi dalam Al-Quran ada ditandakan, nampak baca harakat, nampak tanda ni
Contohnya tanda huruf mat. Huruf mat tu tidak dibariskan, huruf tu tidak ada bunyi. Alif, waw, ya. Kalau baris atas, pasangan dia uh, huruf alif kan. Kalau baris bawah, pasangan mat dia huruf ya. Jadi pada huruf alif, huruf ya, huruf waw, yang tidak berbaris itu adalah huruf mat. Jadi kita dah tahu, dah tengok tanda tu. Dan kepelbagaian tanda-tanda mat pula, dia ada bubuh tanda mat lazim, macam mana kita nak kenal mat jaiz, mat wajib. Jadi semua tu dah ada dalam tulisan Rasam Osmani. Jadi kita sebenarnya sangat mudah kalau kita dapat faham dia. Jadi daripada zaman dulu lagi, zaman para sahabat lagi, telah diberikan panduan tu dengan jelas. Jadi kalau kita bukan orang Arab pun, kita boleh belajar dia, dan sebenarnya mudah aja kita nak baca dia bila kita buka mushaf Al-Quran. Jadi dalam Iqra' 6 ni kita meningkatkan kemahiran kita mengenal tanda-tanda hukum-hukum tajwid. Maknanya sifat-sifat pada huruf tu, contohnya pada nun mati, sifat pada huruf nun mati, kan? Jadi dia ada beberapa tanda. Nun mati yang tak ada tanda, nun mati yang ada tanda. Bila bertemu dengan huruf ni, dia nampakkan. Begitu juga tanda tanwin, kan? Sebab nun mati tu adik-beradik dia dengan tanda tanwin. Sebab dalam sebutan tanwin ada nun mati. Jadi bila kita faham tu, kita akan mudah. Jadi kalau kita tengok dalam Iqra' 6 ni, sebenarnya dia adalah mempelbagaikan lagi proses untuk kita kita faham hukum-hukum tajwid tu berdasarkan kepada tanda-tanda tu. Jadi kita tak pening kepala nak ngapal. Jadi kita tengok tanda, dan kita, kan, kalau kita tengok dalam objektif tujuan pembelajaran Iqra' 6 ni, mengenal huruf bersambung dengan tanda tajwid berdasarkan tanda Rasam Osmani. Bezakan tanda tanwin, nun mati, tanda waqaf, serta tanda-tanda yang bezakan pecahan hukum mat. Jadi kita tengok tanda tu dah tahu nak buat apa, dah tahu nak baca macam mana. Seperti mana Al-Quran yang hari ni dicolorkan, tujuan dia nak bagi mudah, tapi sebenarnya dah ada dah tanda-tanda yang spesifik, malah dia lagi detail. Bila kita tahu tu, dia lagi detail. Jadi penting untuk kita faham tanda-tanda Rasam Osmani. Jadi bila kita dengar, tengok, kan, sebab tu kaedah yang kita gunakan ialah kita dengar dulu bacaan tu. Kita ada alat bantu belajar, kita dengar, kemudian sambil tu mata tengok tanda-tanda tu. Tanda macam ni dengan huruf ni, contohnya ada huruf mat, panjangkan 2 harakat. Tak ada, jangan panjangkan. Kan? Jadi dia akan memudahkan proses kita nak mempraktikkan bacaan Al-Quran tu, sebab dah ada tanda semua. Kan? Jadi dalam ni kita, dalam pelajaran Iqra' 6 ni, kita ada menyenaraikan lah. Contohnya macam nun mati, kan. Sebelum ni kita dah tengok nun mati ada tanda, ni nun mati tak ada tanda, dengan huruf waw. Jadi dari segi hukum bacaan, cara bacaan dia ialah dia seolah macam di waw nun ni dah tak dibaca. Macam tak ada buah tanda ni, nak beri isyarat kita tak payah baca benda ni, masuk terus miwa. Jadi kita nampak aja macam ni, tanda je ni, kan, nun mati dia.
Dengan waw, so kita dah tahu nak baca dia min wahidin. Kan kita tengok ni, kalau ada tanda mati sini, ni huruf depan ni dah lain. Jadi kita tengok ada tanda mati je tahu, oh tu izhar. Tu kita dah belajar Iqra 4. Jadi kita tak dapat bezakan dengan senang apa dia izhar, apa dia idgham, apa dia ikhfa, apa dia iqlab. Sebab kita tengok tanda tu je. Mata kita tengok kan, mata kita bergerak pada ayat yang sedang kita baca tu, kita dah nampak. Kan kadang ramai orang dia tak perasan benda tu dah ada sebenarnya, tanda-tanda tajwid, tapi sebabkan dia belajar ilmu tajwid tu berdasarkan teori, jadi dia bila belajar teori tu dia faham, oh ni kalau macam ni dia kata idgham, masuk kan. Tapi dia bila dia baca Al-Quran, dia dah tak nampak lah. Sebab dia tak faham tanda-tanda tu nak membezakan. Dia ingat nun mati bertemu waw, tanwin bertemu waw. Jadi bila dia banyak sangat dia nak kena ingat tu, dia rasa macam susah. Padahal kita tengok macam ni ya, kita tengok tanda tanwin dia macam ni dengan waw, itu kita dah tahu dah cara baca dia. Khairun, sebab dia lah dalam kelompok yang kita kata baca masukkan, kan. Asal dia tanwin ada pada ra ni, dia ada run, ada nun kan. Jadi nun dia tersembunyi dalam tanwin tu. Jadi dia serupa macam ni. Jadi dia baca khairu je, rung. Jadi bila dia masuk pada huruf waw, kan, dia panjangkan harakat, maka dia akan, sebab huruf waw ni dia akan moncong dan menutup bibir kita, dan makhraj tu akan masuk ke khusyum, pangkal hidung kita. Kan? Jadi dia kita nampak tu, kita dah faham. Begitu juga bila dengan huruf ya. Dia waw dengan ya kan. Jadi jadi ya. Jadi sebab tu sebelum dulu kita peringkat awal kita belajar makhraj. Bila kita tahu makhraj, kita letak betul makhraj pada huruf ya ni, kerana huruf ya ni dia akan rapat pada lidah tengah kita. Jadi dia bila kita rapatkan dan kita stay pada huruf ya punya makhraj, maka bacaan tu akan berdengung sebab ditutup kawasan tu. Jadi laluan bunyi akan masuk ke hidung. Yusal. Jadi seolah-olah dia macam ni tulisan ni. Kan, dalam bacaan macam ni. Hamzah bari atas, nun ni hilang, masuk ya. Jadi bila kita nampak macam ni, kita dah tahu, oh ni cara baca dia. Jadi dalam Iqra 6, sebenarnya apa yang kita belajar ialah bukan sekadar kita nak baca tahu hukum tajwid tu, tapi kita tahu cara nak mempraktikkan. Sebab bila kita baca Al-Quran nanti, kita akan tengok apa tu, ayat tu, dan kita kena identify, oh ni baca macam ni, ni macam ni, macam ni. Jadi kita dapat pasti yang kita baca tu, sebab kita tahu ni bila tanda dia macam ni, macam ni cara baca tu. Kan kalau kita tengok pada contoh ni, kita baru sampai muka surat 3 ni ya. Jadi bila kita buka contohnya, ni kita jumpa tanwin macam ni kan. Jadi kita dah tahu nak baca dia kan. Lebih-lebih lagi kita ada guna alat bantu ni. Jadi alat bantu ni kita pendengarkan satu potongan ayat tu, yang terdiri daripada beberapa kalimah tadi. Jadi kita dah tahu nak baca dia, sebab daripada asas, daripada huruf, baris, dan ada beberapa tanda-tanda rasam usmani yang kita tahu cara bacaan dia macam mana, dan cara waqaf. Jadi kita boleh dengar. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ
منهم رعبا. Jadi kita nampak kalau sabdu lawallai, huruf ya mati. Ni semua ada tanda-tanda dia. Ya mati kan. Ya dengan waw mati dari atas. Itu panggil huruf lin. Nun mati ada tanda. So kita tahu ni tak boleh dengung baca minhum lawallaita minhum. Ni pun mim mati. Ada tanda dia. Ada yang mim mati tak ada tanda. Kan? Macam ni ni mim mati tak ada tanda. Jadi kita dah kenal dia tandaan tu. Terutamanya macam nun mati, mim mati, tanwin. Biasa nun mati tu dengan tanwin tu disekalikan. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita tengok ada nun mati. Oh, ni ada tanda. Kita kena baca jelas, izhar. Minhum. Dia tak boleh tarik panjang. Dia tarik panjang, dia akan berdengung sebab nun dengan mim memang ada sifat gunnah. Jadi gunnah dia kalau kita lebih daripada harakat, 2 harakat, maka dia akan berdengung. Dia cuma sedikit aja dia. Dia panggil tawassud. Sifat pada huruf nun ni dia ada sifat tawassud. Maksudnya dia ada sedikit, bila kita panjangkan sedikit saja suku harakatnya tu, dia akan bunyi sikit dengung lah. Min, dia tak min hum, dia bukan terberhenti, dia sedikit apa tu, bunyi tu mengalir kan, aliran suara kita tu. Minhum lawallaita minhum firaran. Dia nampak tanwin macam ni, tak selari kan. Jadi dia dah ada formula dia. Kita tengok, oh okey, macam ni baca dia macam ni dengan huruf ni. Kan. Jadi kita baca lagi, oh ni sama. Dan ain ru'ba. Jadi tu beberapa latihan-latihan yang kita kena banyakkan lagi supaya kita semakin mahir. Dengan latihan aja, dan juga cara kita mengenal tanda-tanda tajwid tadi dengan pasti, dengan ilmu yang kita dah pelajari, yang kita praktikkan. Jadi dengan mengulang-ulangnya nanti, dia akan memberikan kesan ingatan kita. Dan bila kita baca Al-Quran, kita semakin lancar. Kita jumpa dah tahu dah. So bila mata kita bergerak tu, kita dah tahu dah ni tanda ni. Semakin banyak kita buat latihan, semakin baik kita ingatan kita. Jadi bila kita buka Al-Quran, mushaf Al-Quran, kita tengok je tanda tu, dah tahu dah nak baca macam mana kan. Seperti nun sabdu, mim mati dan ada ba. Ni semua kan penting. Wa ma kunna, nun sabdu, ada mat, alif, semua tu kita dah belajar dah satu persatu, step by step, daripada Iqra 1 dulu. Sebab itu langkah-langkah awal dulu kita mesti mahir menyebut huruf kan, pada makhraj dia, sifat dia. Kemudian kita mahirkan sebutan-sebutan pada kalimah ataupun perkataan. Ada atas, ada bawah, ada depan, ada sabdu. Kemudian kalimah dengan kalimah dia menjadi potongan ayat. Jadi bila kita ambil langkah mengikut proses pembelajaran yang betul, itu kita akan mudah untuk kita menguasai ilmu untuk kita nak membaca Al-Quran dengan betul ni. Dia bukan satu benda yang pelik kan, bukan satu benda yang susah. Tapi kita mesti ikut dia punya proses tu. Dia punya proses pembelajaran dia satu persatu. Jadi kaedah Iqra ni dia dah menyusun supaya kita mahir. Mahir dia tu bukan sekadar kita kenal dia tu, tapi kita lancar baca. Kita memang tahu dia punya
sebab bacaan tu macam ni. Sebab tanda-tanda tu صدق dah diberikan. الله Kan? العظيم. Jadi begitu mudahnya Al-Quran ni dah Allah susunkan supaya kita dapat mengikuti bacaan dia seperti mana Al-Quran itu diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Walaupun kita bukan orang Arab, tapi kita tengok teks Al-Quran yang ditulis tu, kita dah tahu nak baca dia. Okey, jadi itu saja perkongsian malam ni. Saya nak recap tu saja. Nanti insya-Allah kita akan teruskan lagi latihan-latihan kita pada muka surat 3 dan seterusnya insya-Allah kita cuba habiskan pelajaran Iqra 6 ni. Dan bagi mereka yang nak ikuti dalam page ni, boleh tengok daripada 1 hari bulan 12 tahun 2021 punya video. Boleh go through satu persatu daripada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, 5 dan sampailah Iqra 6, kan. Kalau boleh jangan skip method yang kita gunakan ni, dan lebih baik kalau ada alat bantu ni, kan. Tak rugi pun kita ada benda ni, sebab kita akan gunakan juga ni dalam kita membaca Al-Quran nanti, kan. Bukan sekadar di Iqra, tapi di Al-Quran juga nanti kita akan gunakan. Jadi kalau kita dah mulakan dengan bacaan surah-surah panjang, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, kan. Jadi lama-kelamaan kita akan semakin cekap, semakin mahir, semakin serius kita dalam kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita betul-betul tumpu, insya-Allah dalam masa 6 bulan tu kita dah sangat mahir dah, insya-Allah. Sebab kita ada tools yang memudahkan proses latihan-latihan yang kita nak lakukan, kan. Kadang kalau kita tak ada tools, kita susah juga nak guide kita berlatih tu. Tapi bila kita ada guide, ada panduan dalam latihan, insya-Allah benda tu akan sangat mudah. Okey. Jadi sekadar itu saja untuk malam ni. Mohon maaf kalau ada salah silap. Mudah-mudahan kita dapat panduan daripada perkongsian ni, dapat pencerahan supaya kita dapat mempelajari Al-Quran dengan lebih konsisten, dengan lebih rasa seronok lagi, dengan bersungguh-sungguh, sebab kita dah ada panduan dia. Jadi sekarang itu saja. Terima kasih banyak yang turut serta menonton malam ni. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan, rasa cinta kita terhadap Al-Quran, kerana itu sangat kita dambakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kita rasa cinta bila kita dapat membaca Al-Quran, kerana dia adalah panduan kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.